Ada ramai student bertanya tentang bagaimanakah untuk masuk entry dengan menggunakan arahan yang selain daripada dipanggil sebagai apa tu nama dia, direct execution. So hari ini saya akan cerita tentang menggunakan dipanggil pending order. Okay, pending order disebut sebagai sini lah pending order. Alright, pending order sebenarnya dia terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua. Yang pertama kita panggil dia sebagai stop. Satu lagi dipanggil sebagai limit. Okay, apa beza antara stop dan juga limit? Dua-dua ni kita boleh masuk sebagai buy, satu lagi boleh masuk sebagai sell position. Ini pun sama juga, limit pun boleh masuk sebagai buy, yang ni pun boleh masuk sebagai sell position. So, this pending order sebenarnya guna dia untuk kita just set arahan di dalam komputer. Contoh dia dekat sini kita menggunakan MetaTrader 4. Kita set dan kemudian kita tinggalkan. Seandainya harga tu kena dan kemudian dia akan activate. Contohnya macam ni. Kita lihat kepada keadaan market di sini. Ini setengah live market. Harga sekarang adalah 1324.44. Harga sekarang. Ini adalah harga yang tengah berlaku sekarang. So, seandainya saya nak letakkan, katakan selepas daripada ni saya tak ada saya tak nak masuk position dengan keadaan dipanggil instant execution, kita akan masuk dengan menggunakan pending order. So, ini adalah contoh-contoh harga yang saya nak guna pakai. Okay? Jadi untuk menggunakan stop simple je. Kita gunakan, contoh saya ambil buy apabila kita nak buy, dan buy stop apabila kita berada pada satu harga macam ni. Kita tengok apabila buy stop, kita nak masuk position sebagai buy. Kita tahu harga akan naik. Kita tahu harga akan naik, maknanya harga ni seandainya dia naik, dia akan kena. Dan stop ni adalah tunjuk bahawa market dia akan ditembus pada harga sekian ni, harga yang ni. So buy itu akan masuk position, dia akan activate. Dan untuk sell stop pula, seandainya harga ni dia nak turun ke bawah. Contoh dekat sini harga ni nak turun, ini harga nak turun ni, dan apabila kena harga yang ni, dia activate sebagai sell pula. Yang ni sebagai sell, yang ni sebagai buy position. Ini menggunakan stop. Akan tetapi bila kita nak menggunakan limit, ni stop ni macam lebih kurang kita katakan apabila dia kedudukan dekat dengan contoh dekat atas ni kita panggil sebagai resistance lah, resistance. Yang ni sebagai support. Okay, yang ni pula limit. Apabila limit, macam mana cara limit? Kita tahu pula. Saya padam balik semula ni Saya padam. Limit pula, bagaimana limit? Kita akan mencari keadaan di mana kita tahu bahawa market dia nak turun. Contoh kita tahu yang ni lebih kurang katakan kita jangkakan market dia nak reverse, dia nak turun ke bawah, dia nak turun. Yang ni buy contoh limit. Kita nak tahu benda ni nak sell buy limit maknanya kita tahu harga dia nak naik. Contoh kita harga di sini kita tahu kita nak beli di sini, nak buy di sini. Kemudian dia akan reverse. Di sini sebagai buy. Okay, di sinilah harga yang kita masuklah, harga yang kita nak. Sini kita buy, masuk buy position. Sini dia panggil sebagai buy limit. Akan tetapi seandainya kita nak gunakan sell limit pula, kita tahu bahawa harga selepas ni dia akan turun ke bawah. Daripada harga yang ni, seandainya dia sampai ke harga ni, kemudian dia akan turun bawah. Ini kita masuk sebagai sell limit. Okay, inilah harga dia. Okay, fahamlah ada dua perbezaan. Yang pertama dipanggil stop, satu lagi sebagai limit. Okay, dua-dua ni akan mempunyai maksud yang berbeza. Walaupun dia lebih kurang, kita tahu yang dia ni memang ada kita boleh guna pakai untuk pelbagai keadaan. Tapi kita kena tahu kedudukan dia ni untuk apa. Saya ulang balik semula. Stop. Kalau kata contoh buy stop, seandainya harga berada yang kita nakkan. Contoh sekarang, harga sekarang tengah sideways. Tengok dekat dalam Bollinger Japan ni, dia berada dekat sini, naik atas, dia turun bawah, naik atas, turun bawah macam ni. Sideways, kita nampak ni dia macam lebih kurang tanda lah dekat sini. Seandainya kita nak masuk position sebagai buy,
kita pastikan bahawa market ni harga yang kita akan masuk ni selepas keluar daripada Bollinger Band ni. Saya tunjukkan macam mana arahan. Contoh, kita tekan pada new order, okey. Kemudian masukkan volume dan nampak pula di sini. Padam. Okey, senang semua sekali ada kat sini, senang nak lihat. Okey, kita lihat di sini. Kita masuk posisi tekan tadi new order, kemudian volume kita katakan 0.1. Market execution maknanya yang kita nak masuk dalam keadaan instant, tapi sekarang kita nak menggunakan arahan pending order. Katakan sekarang kita tahu market katakan dah nak naik, kata dah nak naik, dan kita gunakan arahan sebagai buy stop. Buy stop. Okey, saya ulang balik semula. Buy stop guna dia untuk apa? Kita anggarkan bahawa harga seandainya dia melepasi harga di sini, ini adalah harga dia. Katakan 1329.30, katakan harga sekarang. Kita masuk position ni, apabila dia cross saja di sini, ini buy position telah activate. Okey. Dan kita letak, of course lah, kita kena tahu dia punya mana take profit. Katakan take profit kita ambil dalam lebih kurang 300 pip. Katakan 13.2.30. Ini kita jangkakan untuk dia punya TP. Stop loss dia kata benda yang sama jugalah. Okey, 100 pip. Ambil dekat sini stop loss 1322.30. Okay, 327 katakan. Alright, so kita masuk posisi di sini. At price apa? Price dia adalah 1329.30. Kemudian take profit pula. Berapa profit yang kita nak? 1332.50. Dan stop loss kita berapa? 1327.30. So dia kena masukkan expired. Katakan hari ini juga expired kita letak expired dan kemudian kita place order. Faham? So bila kita masuk place order, kita akan lihat sebenarnya, kita akan lihat dia punya order di sini. Kita akan tahu harga di sini, stop kita di sini, dan take profit di sini, stop loss di sini. Jelas Jelas? Dekat sini? Nampak tak? Dekat sini kita punya target. Ini take profit kita sebanyak lebih kurang 200 pip kat sini. Sorry, ini 300 pip. Dan ini sebanyak 200 pip. Ini buy. Maknanya harga seandainya dia akan masuk sini dan activate. Tapi dia tak sama pula arahan dia seandainya kita menggunakan dipanggil sebagai tadi buy. Ini tadi satu posisi ni tadi kita panggil sebagai buy. Satu lagi saya nak letak satu lagi order. Saya just masuk sajalah. Masuk. Saya nak seandainya harga ni turun di bawah daripada harga di sini, support ni. Kita nak katakan contoh, saya nak masuk tadi ni sebagai buy, apa tadi nama dia? Buy stop. Katakan saya pula nak gunakan untuk sell limit. Katakan sell limit maknanya kita tahu harga kat sini. Seandainya dia pergi di sini, dia akan reverse. Okey. So saya gunakan yang ni arahan sebagai sell limit. Okey. Tengok bagaimana arahan yang berlaku. New order, masuk pada new order. Kemudian volume yang sama juga, pending order. Yang ni kita panggil sebagai sell limit. Okay, sell limit. Price kita berapa tadi? Saya tolakkan ke tepi sikit. Price yang kita jangkakan dia akan pergi adalah sebanyak 1, 3, katakan 28.5, katakan 28.3. Ini harga dia. Dan take profit di bawah lah. Katakan saya target dia adalah 1328, yang ni 255. Okey, perpuluhan 3. Dan stop loss dia adalah
Sama juga, ini tadi ada 300, 1,3. Katakan macam ni ya. 1,3, 30 katakan ya. Dan macam mana dia punya masuk? Expired, kita katakan hari ni juga expired date dan place order. Okay, ini adalah garisan yang berbeza garisan yang berbeza. Kita lihat di sini. Untuk keadaan di sini, saya masukkan di sini. Apabila price daripada bawah ni, dia nak pergi ke atas, kemudian dia turun di bawah. Ini kita panggil sebagai sell limit. Okay, saya punya stop loss dia di sini. Ini stop loss dia, ini kawan dia sebanyak 200. Dan dia punya take profit dia pula di sini juga untuk 300. Sama juga. Yang ni buy stop, yang ni sell limit. Okay, alright. So saya harap benda ni akan membantu anda untuk masukkan order. InsyaAllah lepas daripada ni saya akan tunjuk lagi sampel seandainya ada apa-apa persoalan. Saya harap semua sekali anda faham. Berapa ramai faham? Say I. Alright, thank you. Terima kasih. Jumpa lagi.